Dia ni akhirnya wafat di Taif. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, pergi buat umrah, pergi buat haji, kalau ada peluang pergi melawat ke Taif, satu kawasan bukit tanah tinggi di Saudi yang hari ini menjadi base tentera Amerika di Arab Saudi. Kubur dia ada di sana. Kubur Abdullah bin Abbas ada di Taif. Dia ni satu orang sahabat, bukan sahaja sepupu Nabi, bahkan sahabat Nabi yang istimewa. Di antara istimewa dia, ni hak kita duk baca ni. Dia dengan bapa dia masuk jumpa Nabi. Bapa dia kecil hati, kata Nabi tak layan dia, sedangkan dia pak penakan Nabi. Keluar, dia merongot dekat anak dia. Dia kata tengok, dia kata Nabi tak layan aku, dia kata. Tiba-tiba dia kata dekat bapa dia kata ayah, Nabi bukan tak layan ayah, tapi Nabi duk cakap dengan orang lain tadi. Dia bila dengar macam tu, dia terkejut. Dia kata adakah orang lain duk bercakap dengan Nabi tadi? Qultu na'am. Abdullah bin Abbas kata, ya, ada tadi, ada orang duk bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abdullah bin Abbas, faraja'a ilaihi. Abbas, pak penakan Nabi ni, dia tak nampak kata ada orang duk bercakap dengan Nabi, tapi anak dia nampak. Bila anak dia kata, dia tak berhati, dia patah balik pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, hal kana indaka ahad? Dia kata, ya Rasulullah, ada orang ke di tepi? Tengok tuan-tuan, pakcik panggil dekat anak penakan ni, dekat Nabi, dia panggil apa? Ya Rasulullah. Hormat tu. Walhal dia adik-beradik, dua beradik dengan Abdullah bapa Nabi. Tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Nabi, dia panggil ya Rasulullah. Dia patah balik pergi jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, hal kana indaka ahad? Dia kata, ada orang ke duk bercakap? Fa inna Abdullah akhbarani anna indaka rajulan tunaji. Dia kata kerana Abdullah anak aku sepupu hang bagi tahu kata ada orang duk bercakap. Sedangkan aku tengok tak ada. Tapi anak aku kata ada orang duk bercakap. Ada orang ke? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aitahu ya Abdullah? Nabi beralih kepada Abdullah bin Abbas, pupu dia, anak kepada Al-Abbas ni. Dia tanya kepada Abdullah, hal ra'aitahu ya Abdullah? Dia kata, wahai Abdullah, hang nampak ke dia? Hang nampak ke dia? Qala na'am. Jawab Abdullah bin Abbas, na'am, ya, saya nampak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka Jibril. Nabi kata, itulah Jibril. Dia mai jumpa aku. Dia mai dalam bentuk yang orang biasa tengok tak nampak, tapi orang tertentu diizinkan Allah untuk nampak. Kata dia, zaka Jibril. Wahai Abdullah, orang yang kamu nampak itu, itulah Jibril. Wa huwa alladhi syaghalani anka. Dialah yang menyebabkan aku sibuk duk bercakap sampai tak ada nak layan engkau, wahai Abbas, pakcik aku. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atal khala fa wada'tu lahu wudu'an falamma kharaja qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wada'a hadha? Qultu
Ibnu Abbas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu. Wa fi riwayah, Allahumma faqihhu fid din. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke toilet. Al-khala ini maksudnya toilet. Nabi masuk bilik air. Fa wada'tu lahu wudu'an. Dia kata bila Nabi masuk toilet, aku akan sediakan air untuk Nabi berwuduk. Wuduk maksudnya ambil air semayang. Wudu maksudnya air yang nak digunakan untuk ambil air semayang. Tengok bahasa Arab. Ejaan sama, waw, dot, waw amzah. Kalau baca wadu, waw tu baca baris fathah, wadu maksudnya air tu. Kalau baca baris dhammah, wudu, dia jadi ambil air semayang. Sikit aja. Jadi di antara kerja yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas, manusia istimewa tadi ni, yang bapa dia sendiri tidak nampak Jibril, dia nampak. Di antara kerja yang biasa dibuat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ialah apabila Nabi nak ambil wuduk, dia akan menyediakan air untuk Nabi berwuduk. Itu kerja dia. Dia kata apabila Nabi masuk aja dalam bilik air, fa wada'tu lahu wudu'an, aku ambil air untuk Nabi berwuduk. Falamma kharaja, bila Nabi keluar daripada bilik air, Nabi keluar daripada toilet, Nabi keluar mai tengok dah tersedia dah air untuk Nabi berwuduk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wada'a hadha? Nabi kata, ni siapa letak air ni tang ni? Nabi masuk pancung, buang air, keluar mai dah sedia dah ready dah air untuk Nabi berwuduk. Nabi tanya, ni siapa yang sediakan air untuk aku berwuduk, untuk aku ambil air semayang ni? Siapa sediakan air ni? Qultu Ibnu Abbas. Jawab Abdullah bin Abbas, dia kata, saya yang sediakan, saya Ibnu Abbas, saya yang sediakan air ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Allahumma faqihhu. Ya Allah, faqihkanlah budak ini tentang agama. Faqih maksudnya fahamkan. Kalau kata dia ni seorang yang faqih, maksudnya dia ni satu orang yang faham agama. Itu maksud faqih. Okey. Itu sebab orang kata ilmu fiqh, al-fiqhu bermakna al-fahmu. Ilmu fiqh itu maksudnya ilmu faham. Bila kita reti fiqh, makna kita reti tentang selok-belok hukum hakam. Baik. Nabi SAW bila keluar pancung, tengok dah ready dah air untuk dia berwuduk. Nabi tanya siapa letak? Dia jawab, saya yang letak. Ibnu Abbas yang letak. Nabi terus doa dekat dia. Nabi kata, Allahumma faqihhu. Ya Allah, ya Tuhanku, fahamkanlah budak ni. Itu riwayat Muslim. Di dalam riwayat Al-Bukhari, dia sambung sikit lagi. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini tentang hal agama dia. Ternyata berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi satu orang yang sangat istimewa. Ada satu lagi riwayat At-Tabrani. Ada satu lagi riwayat At-Tabrani, panjang hadis tu, saya ringkaskan. Bapa dia Abbas suruh Abdullah bin Abbas pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu urusan. Pak dia suruh dia pergi buat satu kerja di rumah Nabi. Bila dia sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serupa juga. Dia sampai, dia tengok Nabi ada duduk bercakap dengan satu stranger. Duduk cakap dengan satu orang asing. Bukan orang Madinah. Orang tak kenal. Nabi duduk bercakap dengan satu orang stranger. Dia pergi tengok, dia tak cakap apa kat Nabi. Ini dalam riwayat At-Tabrani. Lepas itu dia diam, dia nak balik. Nabi SAW nampak dia,
Nabi panggil dia. Nabi kata, ya ibn Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, mai sini. Nabi kata, hang nampak siapa-siapa ke? Ini riwayat yang kedua. Nabi kata dekat dia, hang nampak siapa-siapa ke? Jawab dia, ya. Dia kata, saya nampak orang. Kata Nabi SAW, itu adalah Jibril. 2 kali berlaku benda ni dekat dia, dekat Abdullah bin Abbas 2 kali. Nabi kata, zaka Jibril, itulah Jibril. Kemudian Nabi sambung di dalam riwayat At-Tabrani, Nabi kata, kamu tidak akan mati, wahai Ibn Abbas, melainkan berlaku 2 benda kat kamu. Ini dalam riwayat At-Tabrani, dan di dalam riwayat ini sanad dan juga rijal hadis itu kuat, kata ulama hadis. Riwayat At-Tabrani ini yang kita baca ni, dari segi sanad dan juga dari segi rijal hadis itu kuat. Nabi SAW kata, zaka Jibril, itulah Jibril. Kemudian Nabi kata dekat dia, kamu tidak akan mati melainkan kamu melalui 2 benda. Nabi kata dekat Ibnu Abbas, yang pertama, kamu tidak akan mati sehinggalah kamu dijadikan orang yang berilmu. Nabi kata, satu. Yang kedua, kamu tidak akan mati sehinggalah penglihatan kamu hilang. Ternyata Ibnu Abbas menjelang umur tua, sebelum dia wafat, mata dia buta. Berlaku itu sesuatu yang dah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat pada tahun 68 Hijrah. Nabi dah wafat dekat-dekat 40 tahun dah baru dia wafat. Sebelum dia wafat, mata dia buta. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat At-Tabrani itu menjadi kenyataan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Nafi' bin Umar radhiyallahu anhu, kata dia, anna ibn Abi Mulaikah qala li ibn Abbas, hal laka fi amiril mu'minin Muawiyah fa innahu ma awtara illa biwahidah. Qala asaba innahu faqih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Nafi' bin Umar, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat. Nafi' bin Umar, dia kata Ibnu Mulaikah kata kepada Ibnu Abbas, kepada Abdullah bin Abbas yang istimewa tadi ni. Ibnu Mulaikah juga bukan sahabat, dia juga tabi'in. Depa ni sama ada Nafi' ataupun Abu Mulaikah, dua-dua ni tidak pernah jumpa Nabi. Depa tabi'in, depa cuma jumpa sahabat Nabi. Pada satu hari Ibnu Mulaikah kata dekat Ibnu Abbas, dia kata, hal laka fi amiril mu'minin Muawiyah. Dia tanya kepada Abdullah bin Abbas ini, dia kata, apa pendapat kamu tentang Muawiyah Amirul Mukminin? Tuan-tuan, Muawiyah ini sangat kontroversial. Pasal apa dia kontroversial? Pasal apa? Pasal dia terlibat dalam perang dengan Sayyidina Ali. Pasal apa dia kontroversial? Dia kontroversial pasal dia adalah khalifah yang pertama yang mewariskan jawatan khalifah selepasnya secara pesan. Sedangkan hak khulafa ar-rasyidin yang sebelum itu diserahkan orang ramai untuk memilih. Dia pilih anak dia untuk ganti dia. Dia seorang khalifah yang kontroversial. Baik. Jadi pada satu hari, satu tabi'in yang bernama Abu Mulaikah tanya kepada Ibnu Abbas. Dia kata, apa pendapat kamu? Apa komen kamu tentang Muawiyah ini, tentang khalifah kita ni? Maksudnya dia nak dengar apa komen Ibnu Abbas, pasal Ibnu Abbas ini orang hebat. Apa kata dia, orang boleh dengar, orang boleh pegang. Maka orang tanya dia. Kan macam kita hari ni lah, bila jadi benda yang pelik-pelik kan, tuan-tuan akan ada orang yang tuan-tuan nak tanya. Siapa tuan-tuan yang
siapa dia orang yang tuan-tuan nak tanya? Orang yang tuan-tuan percayai dari segi ilmu, dari segi agamanya. Tuan-tuan akan tanya. Lah benda pelik banyak tak banyak lah ni? Oh banyak tuan-tuan. Benda pelik banyak. Tuan-tuan tahu satu orang hantar main masuk dalam WhatsApp tuan-tuan. Gambar orang duk meratik, duk macam kangaroo macam tu. Hantar main. Bagi tuan-tuan pelik pasal tuan-tuan tak pernah ikut benda tu. Bagi orang yang pernah ikut, dia tak pelik. Bagi dia kata betul. Pasal dia ikut, dia kata betul. Bagi orang yang tak pernah ikut, tengok, ish, dia main semak perut. Dia duk belek, tengok gambar tu, tengok muka geng hak duk zikir, hak duk apa semua ni, nampak muka jernih-jernih, muka bagus-bagus. Tengok pakai serban, tengok pakai jubah, tengok janggut semua cantik. Takkan depa ni tak betul? Ish, dia main ish. Ish pula dia kata ish. Tapi adakah Nabi buat macam ni? Dia pergi tanya macam tu. Dia kata Sayyidina Abu Bakar dulu adakah dia buat macam ni? Ish, 2 kali ish dah. Dia kata ish. Dia kata duk pergi mengaji merata masjid ni tak pernah dengar lagi lah satu hadis pun kata macam ni punya cara zikir ni. Dia main semak. Bila dia main semak tu, dia duk cari siapa dia nak tanya. Okey? Orang yang dia nak tanya mesti orang yang dia percaya dari segi ilmu, dari segi agama. Mesti orang yang dia percaya. Dia akan pergi tanya, jumpa satu orang yang dia iktiraf orang tu sebagai ustaz dia, yang dia yakini ilmu kawan tu. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ustaz betul-betul ni, dia hantar mai kat saya gambar ni, ustaz tengok, ustaz dapat tak lagi tak tahu, pergi ustaz tengok tak. Nabi buat lagu ni ke? Dia tanya. Ustaz tu pun kata, saya pun tak hidup zaman Nabi juga. Taklah kod ustaz ada jumpa hadis apakah cerita. Ustaz ni pun kata, saya pun tak berani nak komen lah. Dia kata, saya pun tak berani. Taklah, saya nak tanya ustaz lah, betul. Contoh, itu contoh. Contoh benda yang menimbulkan keraguan, yang keraguan itu membawa sampai berlaku keserabutan. Itu satu. Dua, ada 1000 contoh lagi benda pelik hak duk jadi dalam masyarakat kita hari ini yang berupa agama tapi tak tahu adakah itu ajaran agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita pula dihimpit pula dengan satu hadis. Dihimpit satu hadis, Nabi SAW kata apa? Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umat aku akhir zaman akan pecah kepada 73 puak. Kulluhum finnar, neraka belaka, melainkan satu. Jadi bila dia baca hadis tu, bila dia tengok hak benda pelik-pelik dok main ni, dia jadi lagi serabut. Dia hak ni ke yang duk dalam 72 hak tak betul ni? Dia serabut. Nak pergi jadi lagi bertambah serabut daripada tuan-tuan, dia pergi menikah dengan keluarga tu. Lagi serabut. Benda nak jatuh cinta ni dia tak tahu siapa. Berdebuk kata pergi jatuh cinta, tengok-tengok pergi menikah dengan perempuan yang mai daripada keluarga hak dia duk serabut tengok ni. Bila balik pergi rumah mentua duk ajak dia pergi join yang tu. Dia tak pergi join, mentua duk jegal kat dia tu. Dia nak pergi, dia serabut. Dia nak hilangkan serabut, dia tanya ustaz, ustaz bagi lagi serabut kat dia. Apa yang lagi serabut? Ustaz tu kata, saya tak tahu nak kata apa. Dia kata, kalau ustaz pun tak tahu, saya tak boleh nak sambung ayat tu. Contohnya begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama yang berlaku di zaman tabi'in. Mereka tak dan jumpa Nabi. Ni yang kita baca Nafi' bin Umar dan juga Ibnu Abi Mulaikah. Mereka ni tabi'in. Mereka tak dan jumpa Nabi. Mereka jumpa sahabat Nabi. Tu kira tak jauh tu. Mereka tak dan jumpa Nabi, tapi jumpa orang yang bukan sahaja sahabat, bahkan orang rapat dengan Nabi. Bila mai benda macam ni, benda yang jadi serabut dekat mereka, bila mereka tengok Muawiyah bin Abi Sufyan dengan segala masalah yang berlaku, dengan mereka tak tahu ni, Muawiyah pergi jadi perang dengan Sayyidina Ali. Bila jadi perang, setengah orang faham, satu betul, satu salah.
lah ni Ali betul, Muawiyah salah ke? Muawiyah betul, Ali salah ke? Benda ni tuan-tuan bawa diri tuan-tuan piduk zaman tu, dia nanti main serabut. Maka Ibnu Abi Mulaikah tanya kepada Abdullah bin Abbas, orang hebat yang kita baca tadi ni, yang nampak Jibril 2 kali, orang tak nampak, dia nampak. Tanya dia, apa pendapat kamu, apa pendapat tuan tentang Muawiyah yang menjadi Amirul Mukminin, yang menjadi khalifah lah ni? Fa innahu ma autara illa biwahidah. Isu kecil aja, tapi bagi depa benda ni besar. Depa tanya Abdullah bin Abbas, apa pendapat kamu dengan Muawiyah ni? Fa innahu ma autara illa biwahidah. Muawiyah dia semayang witir tidak pernah lebih daripada 1. Kan? Dia semayang witir tidak pernah lebih daripada 1 rakaat. Kita duk tahu witir ni apa? Paling kurang 1, 3, 5, 7, 9. Kita duk tahu macam tu. Tiba-tiba ada orang duk perhati tengok Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada masa tu menjadi khalifah, yang dia ni pula masa Nabi hidup dia penulis wahyu pada zaman Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia juga adalah pak mentua Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan ni bukan koman-koman orang. Depa duk teropong tengok dia witir dia 1 rakaat aja, tidak pernah dia buat lebih daripada 1. Maka mereka tanya kepada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka kata, apa pendapat kamu dengan khalifah kita ni yang witirnya buat 1 rakaat saja, tidak pernah lebih? Qala, jawab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata asabah. Dia kata betul. Asabah, betul. Muawiyah buat witir 1 rakaat itu betul. Dia kata innahu faqih, kerana Muawiyah bin Abi Sufyan itu dia bukan orang biasa. Innahu faqih, dia satu orang yang sangat faham tentang agama. Kalau dia buat 1, betul. Dia tidak buat benda salah. Tapi aku tidak kata buat 3, buat 5, buat 7 itu salah, tak. Tetapi Muawiyah memilih untuk buat witir 1 rakaat saja, tidak pernah buat lebih, itu tidak salah, kata Abdullah bin Abbas. Bahkan dia kata, hang kena ingat, innahu, sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu faqih, dia sangat faqih tentang agama, dia satu orang yang sangat faham tentang agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi pengajaran di sini apa dia? Dia nak abang dekat kita, kata sahabat-sahabat Nabi, mereka tak condemn sama-sama mereka. Tak condemn. Abdullah bin Abbas tidak pernah mengambil kesempatan itu untuk condemn Muawiyah. Dah. Walaupun orang main habang kat dia kata Muawiyah duk buat witir 1 rakaat saja, dia kata betul, bahkan dia faham agama. Jangan pandang rendah dekat dia. Dia menghormati sahabat sama sahabat, hormat menghormati sangat tinggi. Tak macam kita lah kalau satu orang ustaz, satu orang mai tanya, ustaz hari tu ustaz tu lugu-lugu dia puak ni memang jawab. Kan? Duk tunggu orang tanya, dia dandan nak dah bagi jatuh, dia dandan nak buh kaki atas tengkok orang tu bagi tak boleh bercakap. Pasal apa? Dia seronok begitu. Dia seronok menjatuhkan orang lain kerana dia rasa apabila dia jatuhkan orang lain dia boleh naik. Dia duk sangka macam tu. Rupa-rupanya dia silap. Sikap dia suka condemn, suka hina, suka jatuhkan orang lain, menjatuhkan diri dia sendiri. Ini tidak ada pada zaman para sahabat Nabi dan juga di kalangan tabi'in yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Masruq radhiyallahu anhu, kata dia, zukira Abdullah bin Mas'ud inda Abdullah bin Amr faqala dhaka rajul la azalu uhibbu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul khudhul Qur'an min arba'ah min Abdullah bin Mas'ud fabada'a bih wa Salim maula Abi Huzaifah
wa Muaz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Masruq radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari ada orang sebut nama Abdullah bin Mas'ud. Ini lagi satu orang hebat. Hak tadi kita cerita yang hebat tadi Abdullah bin Abbas. Ini lagi satu orang hebat, Abdullah bin Mas'ud. Pada satu hari ada satu orang sebut nama Abdullah bin Mas'ud di depan Abdullah bin Amr bin Al-As. Orang main sebut Abdullah bin Amr bin Al-As. 2-3 hari ini saya memang cerita pasal dia banyak. Okey, pun orang hebat. Satu orang sudah main sebut nama Abdullah bin Mas'ud di depan Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebut nama Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud. Bila dia dengar saja orang sebut nama Ibnu Mas'ud, kata Abdullah bin Amr ni, "Dzaka rajul la azalu uhibbuh." Dia kata, nama yang kamu sebut tadi, Ibnu Mas'ud, nama Abdullah bin Mas'ud itu adalah satu orang laki-laki yang aku sentiasa akan kasih pada dia. Hadis ni semua hadis adab. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, dua-dua hebat. Orang mai depan Abdullah bin Amr bin Al-As, mai depan dia sebut pasal Abdullah bin Mas'ud. Dia dengar nama Abdullah bin Mas'ud saja terus dia kata, "Dzaka rajul la azalu uhibbuh." Itu nama yang kamu sebut tu, nama Ibnu Mas'ud itu orang yang aku sentiasa kasih pada dia. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, pasti aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Khudhul Quran min arba'ah." Masa Nabi hidup, Nabi kata, kalau hang nak faham, nak belajar Quran, pi ambil ilmu Quran ini daripada 4 orang ni. Nabi sebut. Siapa dia? Satu, Abdullah bin Mas'ud. Oh, pasal itu. Pasal Abdullah bin Amr bin Al-As pernah dengar Nabi sebut, kata Abdullah bin Mas'ud ini alim Quran. Dan Nabi pesan, kalau hampa nak faham Quran, hampa nak mengaji Quran, hampa nak reti Quran, orang yang hampa kena pergi ambil buat guru ialah Abdullah bin Mas'ud. Oleh kerana Nabi mengiktiraf Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata aku sayang dekat dia. Pasal apa? Pasal Nabi pun sayang dia. Nabi kata kalau hampa nak belajar Quran, hampa pergi ambil daripada 4 orang. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud, fabada'a bih. Dia kata dalam 4 nama tu, Nabi sebut Abdullah bin Mas'ud dulu. Dia kata. Yang kedua, Wasalim maula Abi Huzaifah. Yang kedua, Salim maula Abi Huzaifah. Yang ketiga, Muaz bin Jabal. Dan yang keempat, Ubay bin Ka'b. Nabi sebut 4 nama ni. Ini 4 alim tentang Quran. Kalau hampa betul-betul nak reti Quran, nak mengaji Quran, nak faham Quran, ini 4 orang hampa pergi cari. Mereka ini alim Quran. Dia kata kalau sekiranya Nabi kata ini orang bagus, aku kasih kepada mereka ni. Bila orang sebut aja nama ni, nama orang yang Nabi sebut ni, terus jatuh dalam hati dia, kasih kepada orang itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil contoh daripada hadis-hadis yang kita baca ni. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengasihi orang-orang yang mengasihi Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah-mudahan jadi orang yang kasih kepada orang yang kasih Allah, kasih kepada orang yang kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2, muka surat 185. Muka surat 185. Kita masuk bab
fi karahiyati an yubadiral imam birruku' was sujud. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis yang menegahkan bahawa menyegerai imam, yakni dilumba akan dia dengan rokok dan sujud imam. Tajuk malam ni dia nak bagi tahu kat kita, kita dilarang daripada race, daripada potong imam. Tu imam tak rokok lagi, kita rokok dulu. Tu imam tak i'tidal lagi, kita i'tidal dulu. Tu imam tak sujud lagi, kita sujud dulu. Ini tajuk malam ini, dilarang kita ni mendahului imam di dalam perbuatan-perbuatan sembahyang. Ketahuilah saudaraku, bahawasanya di dalam bab ini menyebutkan hukum turut imam pada segala kelakuannya. Kan dalam hadis Nabi kata, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk dia diletak di depan untuk kita ikuti. Imam itu untuk kita ikut. Ada orang tanya, Ustaz, kalau tu imam terlupa, yang lupa itu menyebabkan dia kena sujud sahwi. Tu imam lupa, kita tak lupa, kita subhanallah. Ustaz, bila imam buat sujud sahwi, kita nak buat tak? Orang tanya. Tentang biasa terlintas soalan ni. Biasa terlintas. Tapi bila jumpa ustaz terlupa nak tanya. Kan dia jadi lagu tu. Dia jumpa satu kawan tu, dia bawa buku kecil dalam poket dia. Pen dia tu. Dia teringat apa-apa dia tulis. Dia teringat apa-apa dia tulis. Yang kita takut ni apa dah? Bila dia jumpa kita, dia buka buku tu habis kita. Kita tak boleh balik rumah. Tu punya banyak. Dia kata ni saya tulis ni, takut lupa. Bila teringat saya kena tulis. Kalau saya tak tulis saya nanti terlupa. Bila nampak ustaz saya nanti berasa macam nak tanya tapi saya tak tahu nak tanya apa. Jadi saya tulis. Ni tak banyak ustaz, cuma ada 27 ya soalan. Saya kata 27 hampir tanya orang lain. Tuan-tuan, macam contoh soalan tadi. Okey. Dia semayang berimam. Tu imam semayang asar contohnya. Tu imam dah 4 rakaat dah, dia bangkit lagi yang kelima. Jadi kita ni tahu tu imam silap, kita sebut subhanallah. Tu imam dengar kata orang sebut subhanallah, dia duduk, dia tahiyat akhir. Okey, kita tak lah, kita daripada tadi kita tak ikut dia sebab kita tahu dia menambah rukun, dia tambah rakaat yang kelima, kita tak boleh ikut. Kalau kita tahu kita ikut juga, kita batal pasal kita menambah rukun. So kita duduk dalam tahiyat akhir, dia duduk berdiri, kita sebut subhanallah. Dia dengar, dia notice, dia pun terus duduk. Tu imam ni bila mai habis tahiyat sekali lagi, dia sujud dulu, sujud sahwi. Lepas tu baru dia bagi salam. Persoalannya, kita tadi ni yang sebut subhanallah tu, bila tu imam dengar, dia duduk, kemudian sebelum dia bagi salam dia sujud sahwi, kita nak sujud sahwi ke tak? Tu soalan dia. Balik kepada benda ni, dia kata apa? Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kita sujud sahwi, kita sujud sahwi walaupun kita tak silap, tu imam silap, tetapi dijadikan imam untuk kita ikuti. Kita sujud sahwi, dia bagi salam, kita bagi salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata ketahuilah saudaraku, bahawasanya di dalam bab ini menyebutkan hukum menurut imam pada segala kelakuan. Ni bab ni kita kena ikut imam pada segala kelakuan. Maksud segala kelakuan ni maksud dia apa? Kelakuan sembahyang. Kalau gitu imam bersin, pekat bersin habis semua satu masjid. Pasal apa? Pasal kita kena ikut imam pada segala kelakuan, dia kata. Saat lagi tu imam tengah-tengah duduk sembahyang, dia lagu garu sini, satu masjid pekat garu. Kita mengikut imam pada segala kelakuan dia. Kacau. Bukan. Maksudnya ialah pada segala kelakuan sembahyang. Begitu. Baik. Yakni tiada boleh diperbuat umpama rokok sebelum imam rokok. Itu maksudnya. Jangan potong imam. Kita ikut imam. Sebelum imam rokok, kita tidak boleh rokok. Dia rokok, baru kita ikut dia rokok. Itu maksud dia. Dan sujud dahulu daripada imam sujud. Tak boleh. Tak boleh kita pergi sujud dulu
sebelum imam sujud. Tak boleh. Dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, anil Bara radhiyallahu anhu qal kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yahni rajul minna adh-dhahrahu hatta yasjuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanasjud. Itu hadis dia. Katanya adalah kami apabila sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana adat, sebagaimana biasanya kami sembahyang berjemaah dengan dia. Itu ya. Kebiasaan sahabat-sahabat sembahyang berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita baca cerita Tok Guru Aziz di Kelantan. Dia 20 tahun jadi menteri besar. 20 tahun dia jadi imam di masjid dia. 20 tahun, bahkan awal daripada dia jadi menteri besar lagi, dia balik-balik daripada Mesir, dia buat masjid dulu. Macam mana Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Quba, Nabi kata buat masjid. Hari pertama Nabi sampai, Nabi kata buat masjid. Kita dah cerita di Masjid Abdullah Fahim detail tentang benda ni. Lepas 4 hari Nabi duduk di Quba, Nabi berangkat ke Madinah betul ya no. Nabi sampai di Madinah hari ni, esok Nabi kata buat masjid. Sampai di Madinah betul ya ni, esok tu Nabi kata buat masjid. Nabi kata tapak ni kita jadikan masjid. Tanya siapa punya tanah ni? Kata 2 orang anak yatim punya. Nabi kata cari mereka, tanya dia nak jual berapa, kita himpun duit, kita beli. Hari kedua Masjid Nabawi dibina di tapak yang menjadi raudah pada hari ini. Tok Guru Aziz pun sama. Dia balik daripada Mesir sampai aja di kampung dia di Pulau Melaka, dia kata buat masjid. Buat masjid. Buat masjid. Sehinggalah akhir hayat dia imam masjid tu. Bila dia tak ada tuan-tuan, satu kesayuan. Jemaah duduk semayang ni macam kita baca ni. Dia kata apa? Sebagaimana adatnya kami semayang berjemaah dengan Nabi. Sebagaimana adatnya. Maksudnya apa? Seperti mana biasanya Nabi duduk jadi imam. Seperti mana biasanya Tok Guru Aziz duduk keluar jadi imam. Tiba-tiba hari ni tak ada. Seperti mana biasanya lepas dia jadi imam, dia akan buat kuliah subuh. Tiba-tiba tak ada. Bila tak ada tu, dia rasa macam satu lompang. Dia rasa macam satu kosong. Dia rasa macam ada tak kena. Ini yang berlaku. Sahabat pun cerita. Dia kata kami semayang di belakang Nabi SAW. Sebagaimana adatnya, sebagaimana biasanya kami semayang berjemaah dengan Nabi SAW. Maka mengangkat Nabi SAW akan kepalanya daripada rokok, dan kami pun mengangkat. Macam tu duk jadi. Nabi jadi imam, Nabi sami Allahu liman hamidah, kami pun angkat. Dan bangkit daripada rokok itu mengiringi akan perbuatannya. Bila Nabi bangkit sami Allahu liman hamidah, kami pun bangkit. Kemudian daripada sudah tetap i'tidal kami, maka tidaklah kami bongkok sehinggalah sujud dahulu daripada Nabi SAW. I'tidal sami Allahu liman hamidah, kami tak bergerak untuk sujud, melainkan Nabi sujud baru kami sujud. Itu yang berlaku. Sehinggalah sujud Nabi SAW lebih dahulu daripada kami, maka kami akan sujud mengiringinya. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Anas dan daripada Muawiyah dan daripada daripada Ibni Mas'adah dan daripada Abi Hurairah, dan katanya lagi hadis Al-Bara ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Ini hadis asas yang nak dibincangkan. Dan telah dikeluarkan hadis yang sama di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab sahihnya. Masalah rokok dahulu daripada imam, apa hukumnya? Apa hukum kalau kita potong tu imam? Tu imam tak rokok, kita rokok dulu. Kata At-Tirmizi dengan hadis yang disebutkan tadi, berkata ahlul ilmi bahawasanya orang yang di belakang imam, menurut mereka itu akan imam pada barang yang memperbuat imam. Tiadalah boleh mereka itu rokok melainkan kemudian daripada rokok imam. Tak boleh potong tu imam.
Tok Imam buat dulu, baru kita buat. Dan tiada mengangkat mereka itu akan kepala, melainkan kemudian daripada mengangkat kepala akan imam. Begitu. Dan tiadalah kami tahu di antara ahli ilmi itu ada berselisih pada hal yang demikian. Benda ni sepakat. Daripada sahabat dulu sampai tabi'in, sampai ulama-ulama mazhab, sampailah kepada hari ini, tidak ada seorang pun ulama kata kita boleh potong tu imam. Tak ada. Benda ni tidak diperselisihkan. Bahkan benda ni sepakat semua ulama. Bahkan semuanya muafaqah jua. Dan kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, inilah satu adab daripada beberapa adab sembahyang. Dia kata, ini yang kata adab sembahyang ni apa? Kita tak boleh potong tu imam. Imam itu pemimpin. Pemimpin itu ketua kita. Kita tak boleh potong dia. Kerana kita pilih dia jadi imam, bermakna kita meyakini dan kita mempercayai dia. Apa yang dia buat, kita kena terima. Begitu. Iaitu bahawasanya sunat, jangan kamu bongkok turun akan makmum bagi sujud sehinggalah menghantar imam akan dahinya ke bumi. Itu dia. Sepatutnya macam tu. Okey, tu imam sami Allahu liman hamidah. Kita pun Rabbana walakal hamd, kita bangkit. Tu imam sujud Allahu Akbar sampai dahi dia touch lantai, baru kita Allahu Akbar sujud. Itu sepatutnya. Dia kata macam tu. Melainkan, dengar elok, melainkan bahawa mengetahui ia daripada hal imam itu, bahawasanya jikalau lambat ia, yakni lambat makmum itu sampai akan had itu, nescaya bangkit imam daripada sujudnya dahulu daripada makmum sujud. Kalau imam jenis ni, jenis by express, tu imam jenis laju. Kalau kita ikut peraturan asal tadi, tu imam Allahu Akbar sampai dahi dia kena lantai sujud, baru kita sujud, dan kita dapat tamakninah, baru imam bangkit daripada sujud Allahu Akbar. Okey, kita boleh ikut. Tapi kalau imam hak jenis cepat ni, kita tunggu dia Allahu Akbar sampai sujud, baru kita nak sujud, dia bangkitlah Allahu Akbar Rabbighfirli warham. Oh, dia cepat macam tu. Kalau jumpa tu imam jenis cepat macam ni, dia kata jangan tunggu sampai dia kena lantai, dia bengkok turun dia, kita kena turut dah. Pasal apa? Takut saat lagi terlepas baik. Tuan-tuan bisa jumpa tu imam macam ni? Awak tak bisa pula. Ada hak jenis laju macam ni ada. So dia kata di sini, dia kata apa? Melainkan bahawa mengetahui ia daripada hal imam itu. Dah tahu dah. Nombor satu, kita nak tahu ni bila, tuan-tuan? Bulan puasa, sembahyang tarawih. Oh, kita tahu dah. Kita sampai kita parking kereta, kita parking motor, dengar suara ya. Oh, malam ni cantik. Malam ni cantik tu maksud dia apa? Ya, ni kira habis cepat punya. Express punya imam. Kita tungkak-tungkak motor, mata bersinang, muka ceria, jari petik. Kita tahu malam ni cantik. Maknanya apa? Ini dia panggil Syekh Laju. Syekh Laju kita boleh ikut dia malam ni. Main-main tungkak motor, keluar-keluar pintu kereta, dengar suara, malam ni punggah. Malam ni punggah tu maksud dia apa? Oh, yang ni tarawih mau nak habis pukul 11.30. Kita pergi tang lain, naik balik kereta, cunggik pergi masjid lain. Yang tu yang dia maksud apa? Dia kata melainkan bahawa mengetahui ia daripada hal imam itu. Makna kita kenal tu imam sampai macam tu. Kita main-main nak sembahyang, tinjau tengok sikit, dia ni jenis laju. Jenis laju bila dia i'tidal sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dia sujud, kita sujud sama. Kita jangan tunggu dia sampai dahi kena lantai baru nak sujud. Pasal apa? Nanti tak dan. Kita baru duduk turun, dia bangkit dah Allahu Akbar Rabbighfirli, bunyi dulu tu. Jadi itu sebab dia kata kita kena kenal imam yang nak menjadi imam kita tu jenis macam mana. Jenis laju ke, jenis pelan. Kalau dia jenis slow and steady, kita bagi dia sujud dahi sampai kena lantai, baru kita sujud. Tapi kalau dia jenis laju, jangan tunggu sampai dia kena lantai baru kita nak sujud. Kita kena tekan turun dah. Takut saat lagi kita ni duduk tertinggal sepanjang-panjang waktu.
Baik, boleh faham bahawasanya sunat bagi makmum lambat daripada imam itu dengan sedikit. Kalau jenis imam laju ni, kita lambat sikit daripada dia. Jangan potong dia, tapi lambat sikit pada dia. Jangan tunggu sampai dia kena lantai baru kita nak turun. Pasal dia imam laju, dia panggil. Okey, baik. Dengan sekira-kira masuk ia kepada satu rukun, kemudian daripada masuk imam, dan dahulu daripada selesainya. Kita kena pandai adjust tu imam yang macam mana, kita nak kena buat macam mana. Begitu. Baik. Tajuk baru, bab fi karahiyatil iqa' fi sujud. Hak ni hak kita gazet bulan lepas. Cerita tentang al-iqa'. Okey. Iaitu bab yang datang pada menyatakan tegah duduk anjing pada antara dua sujud. Al-iqa' alif lam alif qaf ain alif hamzah. Al-iqa' ini dia ada dua maksud. Satu maksud kita habaq hari tu, dia duduk antara dua sujud dia berdiri tumit dia, dan dia duduk atas tumit, jadi nampak tinggi. Itu dipanggil al-iqa'. Satu lagi juga dipanggil al-iqa' ialah duduk macam, bahasa orang kita cakap tak elok, tapi itu bahasa dia, duk macam Cina kalah judi, dia kata. Duk pungkok duk atas lantai, lepas tu dia berdiri lutut dengan betih dia berdiri lagu tu, tangan duduk kiri kanan lagu tu. Berasa lagu nak celapak naik atas meja nak tunjuk. Tuan-tuan boleh nampak tak yang kata iqa' maksud yang kedua ni, dia duduk atas lantai, pungkok dia duduk atas lantai, betih dia dengan paha dia berdiri depan lagu tu, tapi tangan duk kiri kanan macam tu. Nak kata penguin tak penguin, nak kata apa tak, yang ni dia panggil iqa'. Dia kata yang ni dia panggil iqa'. Itu maksud iqa' yang kedua. Jadi iqa' ini ada dua maksud. Kita baca. Ketahuilah saudaraku, adalah kita hendak bicarakan di sini ialah duduk antara dua sujud yang ditegah itu. Dia kata, okey, ni tajuk dia. Bagaimana kelakuannya? Lah kita nak kena tahu dulu apa maksud yang kata duduk iqa' itu. Maka dengan hadis ini dapat kita tahu akan kelakuan duduk yang ditegah Nabi SAW. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Kata dia an Ali radhiyallahu anhu qala li Rasulullah SAW. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda bagiku Nabi SAW. Riwayat Sayyidina Ali. Tuan Sayyidina Ali ni tuan-tuan, walaupun dia ni kontroversial, dia bergaduh dengan Muawiyah, lepas tu jadi bergaduh dengan Aisyah dan sebagainya, tetapi Ali ni tuan-tuan dia hebat tuan-tuan. Sayyidina Ali ni, itu sebab puak-puak Syiah ni habis sebut nama Sayyidina Ali ni bukan setakat depa sanjung, depa kata dia sahaja yang layak ganti Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman semua tolak pergi tepi. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada banyak hadis ni cerita istimewa dia. Baru ni di Masjid Fahim juga ke apa, kita baca cerita tentang perang Khaybar. Ali bin Abi Talib bila Nabi pimpin tentera nak pergi perang Khaybar, sebelum langgak Khaybar ni kubu Yahudi. Madinah ni Yahudi, kubu dia Khaybar. Dia arah ke utara nak pergi ke ke Tabuk apa tu. Nabi SAW bangkit berdiri di depan sahabat pasukan tentera yang nak pergi perang Khaybar ni. Nabi kata di depan semua orang, Nabi kata la u'tiyanna rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Itu yang Nabi kata. Kata-kata yang menyebabkan semua orang simpan dalam hati. Nabi kata ni bendera ni, Nabi duk pegang bendera. Bendera ni kemuliaan tuan-tuan. Daripada zaman Nabi, zaman Islam di zaman Nabi lagi, bendera ni adalah kemuliaan. So dia simbol kepada negara berdaulat. Itu sampai hari ni kalau bergaduh antara negara-negara ni, kalau orang bakar bendera kita, itu penghinaan.
Jangan duk kata bendera Malaysia tak apa, bakar api. Tak boleh. Itu adalah kemuliaan kita. Mana negara, mana negeri pun dia akan ada bendera dia. Bendera itu adalah simbol kepada maruah kita. Nabi SAW nak pergi perang, Nabi bawa bendera ni. Rayah ataupun liwak Nabi bawa. Sebelum langgang Khaybar, tempat Yahudi Madinah ni, Nabi kata la u'tiyanna rayah. Nabi kata ni, aku nak bagi bendera ni kepada seorang laki-laki, kepada rajul, kepada rajulan yuhibbullaha wa rasulah, yang orang ini dia sangat sayang kepada Allah dan Rasul, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia ni Allah dan Rasul sayang dia. Ni Nabi kata bendera ni aku akan serah kepada satu orang, yang orang tu Allah dan Rasul dia cukup sayang, dan Allah dan Rasul sayang dia. Kita cerita di Masjid Pahim, Palawatai. Bila Nabi kata lagu tu, sahabat-sahabat ni, ya Allahu Akbar, tuan-tuan, ni simpan dalam hati ni, mudah-mudahan dialah orang yang akan Nabi pilih. Pasal Nabi kata siapa dapat bendera ni sekali, dia adalah orang yang sayang Allah Rasul, Allah Rasul sayang dia. Siapa tak mau, tuan-tuan? Umar bin Al-Khattab kata apa? Dia kata aku tidak pernah mengimpikan satu benda dalam hidup aku melainkan inilah yang aku paling nak. Dia kata, aku tak ada cita-cita, aku tak ada benda yang aku nak dalam hidup aku. Yang aku nak yang ni. Aku nak aku jadi orang yang sayang Allah, sayang Rasul, yang Allah dan Rasul sayang aku, dan aku nak pegang bendera tu. Dia nak. Dalam hadis cerita ni, sahabat-sahabat lain ni pun angkat dada, angkat tengkuk ni, nak supaya Nabi nampak mereka, nak suruh Nabi tunjuk hang meh. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini zaman Nabi, dia macam tu punya semangat dia ada. Lepas Nabi kata tu, Nabi balik ke kemah dia. Ini cerita dia ada dekat-dekat dengan medan perang Khaybar. Esok baru Nabi mai balik dengan pegang bendera tu. Nabi tanya, mana Ali? Dia bagi tahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Ali sakit mata. Kebetulan dia turun pergi perang, mata dia sakit masa perang Khaybar. Nabi kata, panggil dia. Bila dibawa Sayyidina Ali mai depan Nabi, Nabi pegang muka dia, Nabi angkat biji mata Ali, Nabi ludah dalam mata dia. Macam kutih tak buang, hilang sakit mata dia. Ini Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Dalam hadis lain dia kata apa? Riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Hasan, Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah wa ahbib man yuhibbuh, atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW panggil Sayyidina Hasan. Hasan ni siapa, tuan-tuan? Anak Sayyidina Ali, cucu Nabi. Ni keturunan Sayyidina Ali ni, Hasan dengan Husin ni. Nabi tengok Hasan ni, cucu dia, anak Sayyidina Ali dengan Fatimah ni. Nabi panggil depan semua orang. Nabi kata, Allahumma inni uhibbuh, ya Allah, ya Tuhanku, aku sayang budak ni. Siapa budak ni? Hasan. Siapa Hasan? Anak Ali dengan Fatimah. Nabi sebut, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni uhibbuh, aku sayang ni budak ni, fa ahibbah, maka sayangilah dia. Nabi minta Allah sayang dia, Nabi minta orang semua sayang dia. Wa ahbib man yuhibbuh, Nabi kata, dan minta kepada Allah, sayangilah siapa-siapa yang sayang budak ni. Itu dia. Hebat, tuan-tuan. Yang kata Sayyidina Ali dan keturunan dia ni sangat hebat kedudukan di sisi Nabi SAW. Hebat kedudukan di sisi Nabi bermakna hebat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi sekali dalam hidup rumah tangga Ali dengan Fatimah. Ali menikah dengan Fatimah. Ali ni sepupu Nabi.
pi jadi menantu Nabi, pi menikah dengan anak Nabi, anak yang Nabi sangat sayang, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba satu hari, ini yang kata hidup berumah tangga, tiba-tiba satu hari dalam hadis dia kata anna Ali bin Abi Talib khataba binta Abi Jahlin. Satu hari Ali ni laki-laki tuan-tuan, duk tak duk sudah pergi jatuh hati dekat anak Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh nombor wahid, musuh nombor satu Nabi. Dia menantu Nabi, dia boleh tiba-tiba dia boleh pergi jatuh syok dekat anak Abu Jahal. Wa indahu Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata sedangkan pada masa itu Fatimah sudah isteri dia. Dia boleh syok dekat anak Abu Jahal. Falamma sami'at bidzalika Fatimah, apabila Fatimah dengar cerita ni, laki dia duk syok dengan anak perempuan Abu Jahal, Fatimah dengar. Macam bini kita hari ni lah, kalau dia dengar jadi guna tuan. Oh, dia kata aku ingat hang duk pergi mengaji, kau nak jadi elok. Dia nak jadi pasal lah. Oh, dia kata aku ingat duk pergi mengaji ni, dia duk main lagu tu. Tu tak puas hati lah. Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun serupa, dia manusia, dia ada naluri kemanusiaan, dia ada tu sifat wanita tu, cemburu tu ada kat dia. Orang main habaq kat dia. Hang tahu ni Pak Ali kita ni, Pak Ali mana? Kata Pak Ali lelaki hang lah. Dia duk syok kata abang tu dekat anak Abu Jahal. Dengar dia main cari melorma lah. Bila dengar dekat Fatimah, atat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terkam pergi jumpa pak dia, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita Sayyidina Ali ni. Fatimah terus pergi jumpa bapak dia, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu inna qaumak yatahaddatsuna annaka la taghdab li banatik. Dia kata, ayah, saya duk dengar ni kaum kita ni, sahabat-sahabat ayah ni duk bercakap sama-sama depa kata ayah kalau dengan anak perempuan ayah tak pernah marah. Mukadimah dia tu. Dia pergi jumpa ayah dia kata lagu tu dekat ayah dia, dekat Nabi. Ni dia kata ni semua ni kaum kita ni semua duk bercakap kata ayah dengan anak perempuan ni habis hati. Ayah tak pernah marah dekat anak-anak perempuan, dia kata. Nabi pun dengar awak ni lain macam yang bunyi mai tadi. Rupanya nak report. Wa hadza Ali nakihan ibnata Abi Jahlin. Ni dia kata Ali menantu ayah sayang sangat ni. Ayah tahu apa jadi? Dia nak menikah dengan anak Abu Jahal. Saya ingat cara dia abang lebih pada saya abang kot. Kan? Kita cerita saja. Dia ni duk hangat ni. Dia pergi kata dekat Nabi, dia kata, "Ni ayah dia abang dah. Semua orang tahu ayah tak nak marah anak perempuan. Ni saya nak abang satu benda. Ayah jangan nak marah saya." Itu maksudnya. Ayah jangan nak marah saya. Ni menantu ayah sayang ni. Ali ni memang Nabi sayang sangat. Dia kata ni menantu ayah sayang sangat. Ayah tahu dah apa jadi dengan dia? Dia duk pisyong dekat anak Abu Jahal. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar, faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkit berdiri Nabi ni. Bangkit berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi kata apa? Wa inna Fatimata binta Muhammad mudghatun minni. Bangkit berdiri depan orang ada ni. Nabi kata maka sesungguhnya Fatimah binti Muhammad ni, anak aku hak mai report ni, mudghatun minni, satu mudghah daripada aku. Dia darah daging aku. Mudghah tu maksud segumpai. Fatimah ni anak aku, dia darah daging aku. Nabi kata, wa inna ma akrahu an yaftinuha. Aku tak suka orang buat fitnah kepada dia. Nabi bagi warning. Aku tak suka dengar ada orang nak buat satu benda tak elok jadi satu fitnah kepada dia. Wa innaha wallahi, Nabi kata demi Allah,
la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah inda rajulin wahid abada. Nabi kata, demi Allah, tidak akan bermadu, tidak akan berhimpun, maksudnya tidak akan bermadu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak musuh Allah abada, selama-lamanya benda ni tidak akan jadi. Nabi kata, orang pergi habaq dekat Ali, kata Ali mampu hang, papi habaq dekat dia kata Ali mampu hang, awak tak tahu pak mentua hang benda naik syekh dah, nikih hang duk pi tackle anak Abu Jahal. Sambung hadis tu dia kata apa? Qala fataraka aliyun al-khitbah. Ali dengar gabuh tangan tu, tak jadi dah, tutup buku tu, dalam hidup aku timah ni seorang lah, tak ada orang lain lah. Hadis apa tuan-tuan tu? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis cukup kuat. Ni yang kata cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, cerita dia cukup panjang, macam-macam cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, tapi dia orang hebat. Baik, hadis yang kita nak baca ni diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Dia kata, an Aliyin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an, katanya telah bersabda kepada aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi wa akrahu laka ma akrahu li nafsi. Tu dia Nabi kata banyak tu. Dia kata, Ali, aku sukakan bagimu apa yang aku sukakan bagi diriku. Nabi panggil Sayyidina Ali, menantu kesayangan dia ni. Nabi kata apa? Ali, ayah nak abangkan, apa yang ayah suka orang buat ke ayah, ayah mau orang buat ke hang. Apa yang ayah suka orang buat ke ayah. Kalau orang suka, orang hormat ayah, ayah mau orang hormat hang. Apa yang ayah suka ke ayah, ayah suka benda tu dapat ke hang. Dan aku benci bagi dirimu akan apa yang aku benci bagi diriku. Nabi kata, kalau aku tak suka orang fitnah aku tak suka orang fitnah hang Ali. Kedudukan Ali bin Abi Talib di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali. Baik. Dia kata, maka hendaklah kamu ambil terima akan apa yang aku suka bagiku itu. Nabi pesan dekat dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuq'i bainas sajdatain. Benda tu aja Nabi nak abang. Nabi kata apa? Jangan kamu duduk berangkum di antara dua sujud itu sebagai duduk berangkung anjing. Itu yang kata iqa' tu. Nabi nak habaq benda tu dekat Sayyidina Ali, dia pergi start hal lain dulu. Dia kata, wahai Ali, apa yang aku suka orang buat kat aku suka orang buat kat hang. Apa yang aku tak suka orang buat kat aku tak suka orang buat kat hang. Ali, satu benda, aku nak hang jangan buat benda ni. Apa dia? Jangan duduk iqa' ini, aku tak suka. Persoalannya, duduk iqa' ni apa benda? Ini yang kata kita bila belajar hadis, kita kena baca syarah hadis. Ketika kita tak tahu, tuan-tuan, kita baca hadis, kita tak baca syarah dia, kita tak baca huraian dia, kita ambil faham ikut kita faham. Yang tu yang nak main jadi nak di kelang kabut tu, tentu hadis ini mesti dipaham seperti mana yang Nabi SAW faham. Nabi nak habaq kat kita tu apa maksud dia, kita kena ambil maksud tu. Kita jangan ambil maksud kepala otak kita, tak boleh. Itu disiplin dia. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis tiada kami ketahui melainkan daripada Abi Ishaq dan Al-Harith daripada Ali. Baik, masalah duduk antara dua sujud sebagaimana duduk anjing itu, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahlul ilmi, memakruh mereka itu akan duduk iqa'. Ni dia tak habaq lagi ni, iqa' ni apa benda, tapi dia kata ulama kebanyakannya memakruhkan duduk itu. Baik, kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, ketahuilah olehmu bahawasanya iqa' itu
telah datang padanya dua hadis. Satu hadis, dia kata, lihat hadis yang tadi, menyebutkan bahawasanya iqra' itu sunat pula dah. Ada hadis kata duduk iqra' itu sunat. Sekali lagi dia nanti cerita. Yang tak sah hadis kita baca, Nabi kata dekat Sayyidina Ali, hang jangan duduk iqra'. Aku tak suka duduk macam tu. Tapi ada pula satu pendapat pula kata, bukan setakat boleh duduk iqra' ini, bahkan sunat. Kan nampak? Yang ni yang kata dalam agama, kadang-kadang dia main benda yang macam ni. Kita nak kena faham betul-betul. Kita nak kena faham betul-betul. Baik. Dia kata, dan pada hadis lain menunjukkan tegah daripadanya. Satu kata sunat, satu kata tegah, tak boleh. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Kacau. Nampak? Telah meriwayatkan hadis tegah ini oleh Imam At-Tirmizi dengan lain daripada riwayat Ali. Imam Tirmizi juga bawa mai hadis yang kata tak boleh. Imam Tirmizi juga mai hadis kata sunat, dia kata. Okey. Dan Ibnu Majah daripada riwayat Anas dan Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala daripada riwayat Samurah, dan sekaliannya itu sanadnya dhaif semuanya. Di situlah kita nak kena faham ilmu hadis, baru tak bertengkar. Satu orang mai, dia duk baca, dia kata ni hadis ni, hadis kata boleh. Satu orang pula mai baca, dia kata ni, hadis kata tak boleh. Bila mai macam tu, tuan-tuan kena teropong tengok hadis yang kata boleh itu sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu' terus ke. Hak ni pun sama, hadis yang kata tak boleh ni pun sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu' ke, nak kena tengok. Pasal apa? Dua-dua pedarah kata dia baca hadis. Bila kita semak balik, rupanya hadis ni dhaif, sedangkan hadis yang satu lagi hasan misalnya. Bila jadi macam tu, pakai hadis hasan, tolak ke tepi hadis dhaif. Itu sebab jangan bertengkar. Dalam kitab yang kita duk baca, macam-macam kitab duk ada tuan-tuan, kitab-kitab. Saya duk baca tafsir Nurul Ihsan. Dalam Nurul Ihsan ni pun jumpa hadis-hadis dhaif, hadis maudhu', jumpa. Bila jumpa, kalau kita tak buat research sebelum kita baca, jadi problem. Bila kita buat research sebelum kita baca, kita boleh explain dekat orang. Kita kata, tuan-tuan, ini ada satu hadis, tapi hadis ni saya sendiri pun duk cari tak jumpa punca dia. Kita abang begitu. Ataupun dah kita jumpa punca, kita kata, tuan-tuan, ni hadis ini dalam kitab ni dia kata hadis, tapi sebenarnya ini maudhu', ini bukan hadis, ini palsu. Kita kena habaq lagu tu. Baru orang yang belajar ni dengar, oh, dia kata, okey, yang ni bukan hadis. Contoh, tuan-tuan baca kitab dalam Nurul Ihsan ke dalam apa baca-baca, dia nak cerita kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini pada zaman jahiliah, zaman dia sebelum masuk Islam, kononnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini pernah bunuh anak perempuan dia hidup-hidup. Tok bidan habang dekat dia, kata hang dapat anak perempuan. Kononnya dalam kitab ni, dalam kitab cerita, muka Umar ni jadi merah padam, terus masuk pi, pegang anak perempuan dia, naik kuda, pacu kuda sebelah tangan, sebelah lagi kili anak perempuan dia, pi ke tengah padang pasir, korek, lempang anak perempuan dia, kambuh hidup-hidup. Kononnya Umar ni pada masa sebelum dia masuk Islam, dia macam tu. Setengah orang kata, yalah sebelum Islam dia buat apa pun tak kira, bila dia masuk Islam semua kira, segala hak dia buat dulu semua Allah padam. Bukan soal tu, soalnya betul ke cerita tu? Itu soalnya. Betul ke kata Umar sebelum masuk Islam dia bunuh anak perempuan dia hidup-hidup? Betul ke? Bila dicek, tak ada sumber cerita tu. Tak ada sumber. Hadis dengan berbagai-bagai kitab ni, daripada Sunan Sittah kepada Sunan Tis'ah, mai kepada riwayat Al-Hakim, kepada Al-Baihaqi, semua cek, tak ada cerita tu. Habis yang cerita tu pergi timbul dalam kitab ni mai mana? Wallahu a'lam. Sumber tak ada. Bila dah mai macam tu, kita tahu dah
Bila kita baca kitab tu, mai tahun tu kita kena beritahu. Kita kata, tuan-tuan, ini ada ulama hadis telah pun memberi penjelasan. Ini adalah maudhu'. Tidak ada satu hadis, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah buat lagu tu, walaupun pada ketika dia belum Islam. Clear? Bila dengar macam tu, kita dengar pun okey, cantik. Kita tidak mentohmah dia secara salah. Muslimin dan muslimat. Tapi cerita tu popular tak popular? Sangat popular. Sangat popular. Cerita tentang apa yang tak mau bayar zakat ni, Sa'labah. Masya Allah, punya popular. Saya pun zaman kurih dia panggil. Zaman kurih dulu ni, saya pun baca cerita ni dalam kitab, dan saya pun cerita tak kira dah. Cerita pasal Sa'labah ni. Kononnya buku yang kita baca tu kata Sa'labah ni sebab turun ayat ni, ayat cerita pasal zakat ni, kerana kaya Sa'labah. Kononnya, pasal kita baca macam tu. Bila mai zaman kita, gemuk ke kata lah ni, dia macam Piramli juga, zaman kurih, zaman gemuk kan. Bila mai zaman kita lah ni, kita pun merujuk kepada lebih sumber dan sebagainya. Dia duk main cerita ni lagu mana ni? Tak ada cerita Sa'labah ni. Bahkan ada seorang sahabat nama Sa'labah, dia ahli perang Badar. Kan Nabi dah kata orang yang terlibat dalam perang Badar ini dapat jaminan daripada Allah. Tak mungkin Sa'labah tu yang tak mau bayar zakat sampai mati dalam sengsara. Tak mungkin. Tapi ni kitab cerita kata dia. Subhanallah tuan-tuan. Bila mai zaman ni cari balik. So kita nak kena confirm benda tu dengan hadis. Bila cari tak ada cerita tu. Masya Allah, punya popularnya cerita tu bukan di Sungai Petani aja. Bahkan sampai ke selatan Thai, sampai ke Indonesia, sampai ke Singapura. Popular cerita Sa'labah tak mau bayar zakat ni. Tak ada rupanya hadis yang menceritakan tentang benda tu. Masya Allah, baru kita tahu betapa satu masa dulu kita percaya mudah-mudah tanpa cek kepada sumber asal dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So benda-benda macam ni kita kena hati-hati. Ni dia nak beritahu kat kita ni, dia kata apa? Dia kata timbul masalah tentang iqa' ini. Satu hadis kata sunat langsung, satu hadis kata Nabi larang, Nabi tegah. Nabi kata dekat Sayyidina Ali, hang jangan duduk-duduk cara iqa' ini. Dan setengahnya telah bersalah-salahan ulama pada hukum iqa' itu, dan pada tafsirnya pun bersalah-salahan akan sebagai bersalah-salahan yang banyak. Dia kata berbeza pendapat di kalangan ulama ni tentang masalah duduk iqa' ini. Dia kata beza cukup banyak kerana ada beberapa hadis, dan bermula yang betulnya lagi yang tidak berpaling daripadanya bahawa makna iqa' itu ada dua bentuk kelakuan. Ni baru dia nak cari jalan, nak taufik benda ni. Okey, ada dua bentuk kedudukan. Yang kata duduk iqa' itu ada dua macam. Yang pertama, bahawa melekapkan dua papan pungkuk di bumi. Ini satu. Duk letak pungkuk atas bumi dan mendirikan dua betih dan lutut. Macam kata Cina apa tadi ni, duduk, angkat betih bagi berdiri, paha dengan lutut duk berdiri, pungkuk duk atas lantai. Maka menghantarkan dua tangan di atas bumi seperti mana anjing duduk berangkung. Duduk macam tu, angkat paha dengan betih bagi berdiri, pungkuk duduk atas tanah, tangan letak kiri kanan tangan duduk letak. Itu satu maksud yang kata duduk iqa' itu. Beginilah yang telah mentafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna, dan taulannya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan lain daripada ahlul lughah yang lain. Dan inilah rupa yang dimakruhkan, yang datang ia pada hadis tegah itu. Duduk macam tu yang dilarang. Dia kata baik. Dan rupa iqa' ataupun kelakuan iqa' yang kedua ialah bahawa menjadikan dua papan punggungnya itu di atas dua tumit pada duduk antara dua sujud. Macam yang sahabat kita tunjuk itu ni, duduk antara dua sujud, tapi
tapak kaki berdiri macam dalam keadaan sujud. Duk berdiri tegak tu, dia duduk atas tumit dia, jadi nampak duk tinggi macam tu. Itu juga dipanggil duduk iqa'. Dan inilah dia yang dikehendaki oleh Ibnu Abbas dengan katanya sunat. Hak kata sunat duduk macam tu. Yang kata iqa' yang dilarang tadi, yang duduk kaki berdiri, tangan duk hampak kiri kanan, yang tu yang dilarang. Tapi dua-dua tu orang panggil duduk iqa'. Dua-dua orang panggil iqa'. Jadi iqa' yang dilarang ni, hak ni, iqa' yang dikatakan sunat ni, hak duduk atas tumit dua-dua kaki ni. Okey. Baik, Nabi SAW mengatakan sunat seperti dalam hadis yang akan datang ini. Tajuk dia kata fil rukhsah fil iqa'. Ini nak main hadis yang kata boleh pula dah duk iqa' ni. Iqa' dalam maksud kata apa? Tumit kaki bagi berdiri dan pungkuk letak atas tumit. Yang tu yang kata boleh. Dan telah datang hadis mengharuskan duduk di atas dua tumit pada waktu duduk di antara dua sujud. Ketahuilah saudaraku, bermula makna iqa' itu telah diterangkan tadi. Sebagaimana dikatakan Nawawi, iaitu dua makna. Kan kadang-kadang macam orang Melayu lah, spelling sama, bunyi tak sama, makna tak sama. S-E-P-A-K. Nak bunyi apa? S-E-P-A-K. Sepak ke sepak ke? Sama, tulis sama. Macam iqa', tulis sama. Tapi satu iqa' maksud dia duduk macam ni, satu iqa' maksud duduk macam ni. Tulisan iqa'. Kita orang Melayu, S-E-P-A-K. Sepak ke sepak? Kena tengok ayat. Kena tengok ayat. Kau sepak muka hang ya, yang tu sepak. Kau sepak pungkuk hang ya, yang tu sepak. Tengok ayat dah. Kan? Kalau kita kalih, aku sepak muka hang, kasar aku sepak muka. Kan? Aku sepak pungkuk hang, hang sepak pungkuk aku. Dia jadi kartun. Jadi bila letak sepak pi buh dengan kaki, bila sepak pi buh dengan tangan, dia kena. Nampak tuan-tuan? Spelling dia S-E-P-A-K. Sebab orang Melayu dulu, kan kita zaman kita mengaji dulu ni, dia ada I tanda. Kan? Dia ada I tanda. Ada tak jadi kelang kabut dah. I tanda. S-I tanda. P-A-K. Yang tu tangan lah. Dia buh sepak. S-E-P-A-K, yang tu sure dah buh dengan kaki. Kan? Bila dia main Rumi lah ni, dia buang I tanda. Dia buh I saja. Kacau. Orang Melayu boleh gagah lagi. Kalau orang Cina belajar bahasa Melayu, dia tak faham tu. Nak bunyi sepak ke nak bunyi sepak tu dia tak faham. Pasal itu bukan bahasa ibunda dia. Dia tak faham. Kan? Saya dulu mengajar bahasa Malaysia. Masa practical teaching. Jadi guru dulu. Saya mengajar bahasa Malaysia. Mengajar anak Cina. Mereka tak faham dengan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Mereka tak faham. Mereka tanya kita. Mereka tanya pun tanya dengan orang putih. Kata anak Cina di Petaling Jaya. Anak Cina di Petaling Jaya. Mereka tanya pun tanya bahasa Inggeris. Mereka kata, sir. Panggil kita sir. Yes. Kata, yes lah. Bila panggil sir, kena yes lah. Yes. Sir, this really complicated. I cannot understand. Diimbuhan, dia kata. Me dengan kan, me dengan i. Tak faham ngajak bahasa Malaysia kita faham, no? Me dengan kan, me dengan i. Dia kata how to differentiate between these two, between me, i dengan me dengan kan. How to differentiate? Macam mana nak beza ni? Dia kata. Tuan-tuan nak abang guna. Tentu orang Melayu. Tapi tuan-tuan tahu nak guna tu, tuan-tuan tahu. Tapi nak abang dekat orang yang tak tahu ni, nak abang lagu mana? Saya pun tak tahu. Tapi saya pelemah dia, bagi dia tak boleh nak kata apa. Okey, tapi pelemah ni takat tu ya, lagi sekali tak boleh dah. Sebab yang ni dia habang pelepas masa tu ya. Kan? Dia kena ada juga ilmu pelepas masa tu dia panggil. Saya pun pergi dekat whiteboard, pakai papan putih ni, whiteboard, saya ambil marker, saya tulis. Doktor itu terpaksa menjalani satu pembedahan.
Ayat 2 saya tulis doktor itu terpaksa menjalankan satu pembedahan. Okey, saya kata you look these two sentences. Can you see the difference between these two sentences? Ni hampa boleh faham tak ni beza dua ayat ni? Doktor itu terpaksa menjalani satu pembedahan. Maksudnya siapa kena bedah? Siapa kena bedah? Doktor kena bedah. Doktor itu terpaksa menjalani satu pembedahan. Maksudnya siapa kena bedah? Doktor kena bedah dengan doktor lain. Ayat yang kedua, saya kata doktor itu terpaksa menjalankan satu pembedahan. Siapa kena bedah? Tak tahu siapa lah, tapi doktor ni yang pergi bedah. Oh, dia apa hangguk? Dia apa hangguk? Okey, thank you. 3 kali. Thank you. 4 kali. Okay? Saya lega. Kan? Tapi kalau dia ubah perkataan jalan, dia ubah perkataan lain, saya jalan ambil ya. Yang tu nak pelepas masa tu ya. Tapi boleh pelepas ya. Bila saya buah tu dia tengok, oh okey, thank you. 4 kali thank you. Saya pun lega, saya mengajar alin cepat-cepat, bunyi loceng belah-belah. Kan? Tuan-tuan nak bagi satu method, satu kaedah untuk dia faham ni. Bila me dengan kan, bila me dengan i tu, nak habaq tu macam mana? Nak kaedah yang bila dia dengar, dia tahu dah lepas pada ni, dia tahu dah guna me dengan i bila, me dengan kan bila. Oh, tak senang tuan-tuan. Saya baca buku Awang Sarian, dia satu mazhab dia. Saya baca buku Raman apa tu, dia satu mazhab dia. Bahasa pun ada mazhab juga. Bukan fiqh saja ada mazhab. Awang Sarian dengan Raman Syari ke apa, dia mazhab tak sama. Dia punya penerangan macam ni, dia ni punya penerangan macam ni. Budak ada yang pakai buku Awang Sarian, ada yang pakai buku Raman Syari. Ni kalau ada cikgu bahasa Malaysia, bahasa Syong kata dia bagi dia betul, dia mengajar bahasa Malaysia. Nampak tak? Oh, bukan senang nak terang ni, nak terang bagi orang faham. Nah, baik, sama dengan perkataan iqa' ni. Iqa' ini sama perkataan, tapi rupanya dia ada dua maksud. Satu maksud iqa' ini ialah duduk pungkuk duduk atas lantai, paha dengan betih bagi berdiri, tangan hampang belah kiri kanan macam tu. Dia kata itu duduk macam anjing, dia kata. Itu yang Nabi larang Sayyidina Ali buat. Adapun satu lagi hadis pula, iqa' dengan maksud apa? Duduk dia berdiri kaki dia. Macam mana duduk? Macam sujud tu, kaki di belakang berdiri dua-dua, tapi dia duduk antara dua sujud. Dia duduk di atas tumit kaki yang berdiri tu. Itu iqa' yang sunnah. Dia kata lagu tu. Baik, kita baca. Dia kata, ketahuilah saudaraku, bermula makna iqa' itu telah diterangkan dalam masalah tadi akan maknanya sebagai dikatakan Nawawi dua makna. Satu daripadanya duduk di atas dua tumit. Okey, yang tu. Maka bagaimana hukum seorang yang memperbuat duduk di antara dua sujud itu, dia duduk di atas dua tumit dengan mendirikan dua kakinya? Jawabnya, dia kata iaitu dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi sebagaimana yang diikrarkan oleh ulama. Taulah kita akan hukumnya, kata At-Tirmizi. Ini dia umai hadis yang kedua tentang iqa'. Dia kata an Tawus radhiyallahu anhu yaqul qulna li ibn Abbas fil iqa' fil qadamain. Itu lebih jelas hadis dia. Diriwayatkan daripada Tawus, berkata ia telah berkata kami bagi Ibni Abbas kerana menyoal akan dia bagaimana hukum orang yang duduk di antara dua sujud dengan mendudukkan dua papan pungkurnya di atas dua tumitnya. Yang ini lebih jelas. Dia duduk iqa' dalam arti kata dia berdiri tumit dia dan duduk pungkur dia duduk atas tumit tu. Itu iqa'. Apa hukumnya? Dia kata. Qala, jawab Ibnu Abbas, hiya sunnah. Oh, dia jawab lagu tu. Jawab Ibnu Abbas, itu adalah duduk sunnah, yakni satu perkara yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, tuan-tuan ingat balik mukadimah kita tadi, siapa dia Ibnu Abbas ni? Hebat tak hebat dia ni? Pak dia sendiri Abbas tak nampak Jibril, dia nampak. Tadi mukadimah tadi. Kita sebut lupa balik pula lah. Hebatnya Ibnu Abbas ni sampai macam tu. Okey.
Lagi apa lagi hebat Ibnu Abbas ni? Apa lagi hebat dia? Tak ingat dah. Saya balik peringat balik. Okey. Maka kata Ibnu Abbas, dia kata bila pendiri tumit duduk atas tumit tu masa duduk antara dua sujud. Jadi tinggi tak dia ni tuan-tuan? Tinggi. Dia kata duduk itu duduk sunnah. Nabi duduk macam tu, dia kata. Ibnu Abbas kata itu duduk sunnah. Apabila didengar oleh Tawus akan perkataan Ibnu Abbas itu, maka dia pun datang muskil akan kelakuan duduk yang demikian itu, betapa ia sunnah. Bila Ibnu Abbas kata itu sunnah, Nabi duduk macam tu, Tawus ni dengar, dia kata biar betul, takkan sunnah kot duduk macam tu. Yang dia duduk faham, duduk antara dua sujud ni duduk apa? Duduk iftirash. Duduk iftirash macam mana? Kaki kiri duduk lentang lagu tu, kaki kanan berdiri macam tu, macam kita duduk tahiyat awal tu. Yang dia duduk tahu duduk antara dua sujud macam tu. Macam mana pula Ibnu Abbas kata duduk berdiri tumit macam tu, pungkok duduk atas tumit tu, itu pula sunnah. Tawus ni jadi berasa pening. Dia kata biar betul Ibnu Abbas ni. Padahal dia kata ia duduk yang berupa huduh dan kurang adab. Tawus ni ingat, tak elok kot duduk macam tu, dia kata. Tak elok. Kan nak panggil Zul tunjuk kali lagi ke apa ke? Tentu ingat lagi bulan lepas macam tu. Zul hari ni sampai lari duduk jauh. Dia duduk ni. Dia balik baca-baca, dia kata malam ni kena lagi sekali, dia lari duduk jauh. Kan? Jadi Tawus sendiri ni dia pun biar betul, takkan duduk macam tu, duduk sunnah kot. Pasal lagu tak apa elok duduk macam tu. Tiadalah pada kiranya sepatutnya berhadap Tuhan duduk yang demikian itu. Ni Tawus ni ingat, takkan sunnah kot duduk macam tu. Tak kena kot duduk semayang, duduk menghadap Tuhan duduk lagu tu. Kalau duduk iftirash tu nampak cantik lah. Dia duduk ingat macam tu. Lalu ia pun tanya lagi kepada Ibnu Abbas dengan katanya, faqulna inna lanarahu jafaan birrajul. Dia kata maka kami kata lagi kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, bagaimana tuan hamba kata duduk berdiri kaki pada duduk antara dua sujud itu kelakuan yang nampak kasar, nampak tidak baik, nampak tidak beradab rupa dengan orang. Bukankah berhalus, baik dan adab itu yang dituntut oleh agama? Dia argue Ibnu Abbas. Dia kata biar betul. Hang kata Nabi duduk macam tu. Tak kot. Dia kata takkan Nabi itu duduk yang Nabi biasa duduk sehingga dipanggil duduk itu duduk sunnah. Tak kot. Dia kata nampak macam tak elok, nampak macam tak beradab. Dia kata dekat Ibnu Abbas macam tu. Tuan-tuan tengok, apabila didengar oleh Ibnu Abbas akan perkataan itu, maka menjawab Ibnu Abbas dengan perkataan yang lebih penting lagi, sebagaimana kata Tawus, qala bal hiya sunnah, bal hiya sunnatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, wahai Tawus, kamu kata tidak berhalus rupa dan berupa kurang adab duduk macam tu, tetapi itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni diamalkan oleh Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dia pertahankan apa yang dia kata. Hang kata duduk macam tu tak elok, hang tahu tak itu sunnah Nabi. Nabi biasa duduk macam tu. Jangan benda yang Nabi biasa buat kita kata tak elok. Nampak tuan-tuan? Itu pendirian para sahabat Nabi. Sama macam hari ni. Boleh tak kita kata tuan-tuan, hudud ni tak boleh buat perasaan dalam Malaysia ni? Boleh tak kata lagu tu? Tu dia nak main hangat balik tu. Tak boleh lah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal hudud ni bukan hukum Nabi Muhammad. Ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalan hak Nabi buat pun kita tidak boleh kata tak elok kalau Nabi buat. Ini kan pula perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak boleh kita nak kata tak sesuai ko hudud dalam keadaan Allah ni. Boleh tak boleh kata lagu tu? Tak boleh kata. Apatah lagi kalau kita nak kata
Takkan Tuhan tak fikir pergi duduk kerat tangan orang? Boleh tak boleh kata lagu tu? Ya ni bukan nak kena sepak, ini nak kena sepak. Itu dia balik SEPAK tadi tu. Kan? Tak boleh. Semua setuju buat bagi elok-elok. Kalau ada orang Islam sendiri tak setuju, kita susah, tuan-tuan. Orang bukan Islam tak setuju, tak apa, dia bukan orang Islam, ini bukan perintah agama dia, dan apatah lagi dia tak faham. Tapi kita orang Islam, kita tak boleh kata tak setuju benda yang Allah sebut dalam Quran, benda yang Nabi sebut dalam hadis dia. Kita tak boleh kata tak setuju. Kita kena kata setuju, dan kita kena bagi sumbangan untuk nak bagi boleh buat benda tu. Duduk, bagi idea, berbincang dengan harmoni, dengan rasa penuh bersalah kepada Allah kerana lambat kita buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah 10 tahun dulu dengarlah tak sama, tuan. Dulu 10 tahun dulu ada orang bila dengar macam ni dandan, dia main hangat macam duduk dalam neraka. Tapi hari ni dah lain, tuan-tuan. Walau dia parti apa pun, dia dah boleh terima ini hukum Allah, dia dah boleh terima dah. Dan cuma dia duk fikir ni macam mana nak buat bagi elok, nak bagi bila jalan ni betul-betul kita dapat merasai kemanisan hukum Allah. Kemanisan tu kita nak rasa. Manis ni nanti mai bila, tuan-tuan? Apabila kita laksanakan benda ni, Allah suka kat kita. Pasal kita mendaulatkan agama dia. Dia suka kat kita. Dia hantar balik mai apa dia? Keamanan pada negara ni. Bila dia hantar mai balik keamanan, tuan-tuan, manisnya di situ. Manis dia di situ. Tuan-tuan mai mengaji tak payah duduk serabut duduk fikir di rumah tu. Dah mai dah masuk dalam masjid tu, rumah tadi on alam dah tau. Hak tu pun jadi raplah. Pasal apa duk raplah? Tak on kata on alam ni duk raplah pasal apa? Pasal 5 malam berturut-turut 5 rumah kena pecah. 5 malam berturut-turut 5 rumah kena pecah. Tahkan malam ni gila rumah kita. Ni duk mengaji ni, duk dengar ni. Duk ingat alam di rumah ni on tak on lagi atau on tak on lagi atau iqra' ke apa' ke aku tak tahu, aku duk ingat rumah aku ni alam on tak on. Tidak ada keamanan. Mudah-mudahan apabila Allah suruh kita buat, Allah bagi keamanan tu. Tapi kita nak buat dengan cara elok, bukan dengan cara kelang kabut, bukan dengan cara paksa, bukan dengan cara kemudiannya menimbulkan masalah balik kepada kita. Masalah bukan kerana hukum tu tak bagus, masalah kerana ada orang duk buat bagi jadi tak bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Iqra' punya pasal aja dia pergi ke situ. Dia nak habaq kata apa? Ibnu Abbas apabila Tawus duk tanya dia lagi, Tawus kata takkan Nabi duk macam tu kot. Ibnu Abbas kata hang betul-betul nak kena. Ni aku nak habaqkan hang, dia kata ini sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi duduk macam tu, hang jangan kata benda tu tak elok, pasal Nabi biasa duduk macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala didengar oleh Ibnu Abbas akan perkataan yang demikian, maka ia pun menjawab dengan perkataan yang lebih penting. Dia kata apa? Bal hiya sunnatun nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, bahkan itu sunnah Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu duduk di atas 2 tumit itu apa hukumnya? Wahai saudaraku, adalah hukum duduk di atas 2 tumit itu, kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahlul ilmi kepada hadis itu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada memikir mereka itu salahnya duduk di atas 2 tumit pada duduk di antara 2 sujud itu. Ulama kata tak salah kalau duduk lagu tu. Jadi kalau kita pergi semayang masjid mana tengok ada kawan duduk lagu tu, jangan kata apa kat dia, pasal ada hadis kata Nabi biasa duduk lagu tu. Tidak salah, itu yang penting, tidak salah. Dan ialah perkataan setengah daripada ahlul ilmi dan ahli fiqh. Dan kata Tirmizi lagi, dan kebanyakan ahlul ilmi memakruhkan akan duduk di atas 2 tumit daripada duduk ketika duduk di antara 2 sujud. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, dan sesungguhnya telah dinaskan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Buwaiti. Ini kata Imam Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Buwaiti dan di dalam kitab Al-Imla, atas
sunatnya pada duduk di antara dua sujud. Imam Syafi'i sendiri, oleh kerana adanya hadis yang terang macam ni, hadis Ibnu Abbas ini, Imam Syafi'i kata apa? Sunat duduk macam tu. Walaupun Imam Syafi'i lebih suka duduk iftirash, tetapi kalau orang memilih untuk duduk macam ni, Imam Syafi'i kata sunat. Pasal apa? Pasal Imam Syafi'i tak melawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kata dia apa di dalam kitab dia Al-Buwaiti dan kitab Al-Imla, duduk itu adalah sunat. Dan telah menanggung akan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma oleh beberapa jamaah daripada yang muhaqqiqin. Setengah daripada mereka itu Al-Baihaqi dan Al-Qadhi Iyad, dan lain daripada mereka itu rahimahumullahu ta'ala telah berkata Al-Qadhi Iyad, dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada sidang daripada sahabat Nabi dan salaf bahwasanya adalah mereka itu memperbuatnya. Itu dia. Di kalangan ulama salaf pun ada duduk macam tu, duduk atas tumit kaki berdiri itu. Katanya, dan begitulah juga telah datang tafsir daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sunat bahwasanya menyentuh akan dua tumit itu oleh dua papan pungkur. Tu Ibnu Abbas kata itu. Dan kata Nawawi, dengar dan kata Imam Nawawi mazhab apa? Syafi'i. Inilah ianya yang betul pada tafsir hadis Ibnu Abbas itu. Betul, kata boleh duduk macam tu, tidak salah. Dan sesungguhnya kata Imam Nawawi, telah kami sebutkan bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah menaskan atas sunatnya pada duduk di antara dua sujud itu dengan yang demikian itu. Imam Syafi'i kata sunat duduk macam tu pun. Dan ada bagi Imam Syafi'i satu nas lain, dia kata, dan ini yang lebih masyhur pada Imam Syafi'i. Apa dia? Bahwasanya sunat pada duduk di antara dua sujud itu ialah duduk iftirash. Imam Syafi'i, nampak tuan-tuan adab dia. Dia kata dia lebih suka kalau duduk antara dua sujud itu duduk iftirash, macam kita duduk tu. Itu dia lebih suka. Tetapi kalau ada orang nak duduk macam tu, berdiri tumit, duduk atas tumit, dia kata tetap itu duduk sunat, kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak dah adab dia? Dia tak menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mana-manakah yang lebih afdal daripada keduanya, maka padanya dua qaul. Dia kata benda ni bertengkar tak habis. Akan ada satu pihak kata duduk iftirash itu lebih baik, ada satu pihak kata duduk atas tumit itu lebih baik. So dia kata benda ni bertengkar tak habis. Mana-mana pun ada hujah dia. Wallahu a'lam. Berhenti tentu. Minta maaf tuan-tuan, kita makan 15 minit. 15 minit ni Tuhan ganti dengan pahala kepada tuan-tuan, insya-Allah. Nah, baik. Ni pasal hudud ni apa saya lah yang makan 15 minit ni. Kalau tak sebut yang tu tadi 9.30 dah habis. Lepas ni insya-Allah kita tengok bab ma yaqulu bainas sajdatain. Lepas ni kita nak tengok apakah bacaan yang nak dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Apakah bacaan ketika duduk di antara dua sujud? Okay, kita duduk baca selama ni betul tak betul? Itu kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, lepas ni kita nak tengok hadis. Adakah kita duduk baca tu susunan itu susunan yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia ada susunan lain yang lebih baik, ataupun macam mana? Kan kadang-kadang kita susun dulu kendian. Kita dah duduk biasa macam tu, kita biasa macam tu. Kan macam satu sahabat tanya saya lepas kuliah kita bulan lepas. Dia kata, ustaz nak minta, kan bahasa popular lah ni pencerahan. Tu bahasa lah ni sopan santun bunyi. Dia kata, ustaz nak minta pencerahan hadis yang ustaz baca di padang temusu yang kata yang tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, kemudian hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Okey, dia kata saya ada jumpa satu hadis, tu dia main ayat tu dia susun cantik. Saya ada jumpa satu hadis kata bacaan itu pasal bersin. Dia kata bukan pasal i'tidal. Dia kata begitu.
Saya terus hantar dekat dia hadis satu lagi. Dia ada dua hadis. Matan dia lebih kurang sama, cuma sikit perbezaan dari segi itu. Okey. Hak satu lagi hadis cerita riwayat orang yang sama juga. Tapi cerita sahabat ni bersin semasa dia i'tidal. Bersin. Bila dia bersin, dia sebut dalam sembahyang dia sebut alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kawan saya duk main sekali ni buat kaedah pula, dia kata payah nak ingat. Dia kata saya ingat KTM. Dia kata saya kata apa pula ingat KTM. K yang pertama kasiran, T tayyiban, M mubarakan. Saya kata hang pandai, kata dia kan. Jadi senang ingat. Dia kata kita tak mengaji Arab, jadi bila nak sebut tu dia jadi celaru. Ingat KTM, hamdan kasiran tayyiban mubarakan, KTM. Dia kata pandai. Jadi hak mana yang sampai malam ni duk tak boleh hafal lagi, ingat kaedah KTM ni. Ingat kaedah KTM ni. Baik, jadi balik kepada hadis tadi, memang ada dua riwayat. Satu riwayat sahabat yang i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia kata Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Satu riwayat lain cerita sahabat ni i'tidal bersin, lepas tu dia sebut alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ending hadis sama. Nabi lepas sembahyang kata, siapa yang sebut tadi ni? Nabi kata, aku nampak malaikat turun berebut-rebut nak tulis kata-kata itu tadi. Sama. Jadi dua-dua itu ada riwayat yang sahih yang menyokong kedua-duanya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.